Assalamualaikum, welcome back to Al-Rumi Channel. Video kali ini saya tak review kasut, saya tak share running event, saya tak buat vlog. Video ini lebih kepada perkongsian ikhlas saya, lebih kepada awareness dan sama-sama kita sebarkan kebaikan. Okey, so tajuk dia, berlari itu penting sangat ke dalam hidup anda? What? Ya, kebanyakan yang menonton YouTube channel saya of course adalah mereka yang suka berlari, berjoging, sama saja. Tak kisahlah anda berjoging 5 km ke, fun run ke, 10 km, half marathon, full marathon, ultra marathon ke, tak kisah. Janji anda berlari. Dan saya nak tanya kepada anda, kenapa anda berlari? Soalan seterusnya, penting sangat ke berlari dalam hidup anda? Jadi, untuk saya dah pernah share video saya sebelum ini. Kenapa saya berlari? Of course, dulu saya berlari sebab saya nak ubah gaya hidup saya nak ke arah yang lebih sihat, saya nak jadi kurus. Dan kemudian bila dah berjinak-jinak dalam event, saya nak tingkatkan prestasi, jadi versi terbaik diri saya dan nak improve timing saya, performance saya, dan yang lebih besar lagi saya nak masuk World Major Marathon. Okey, kebanyakannya saya dah capai. Maksud dia bukanlah saya nak kata saya tak ada apa nak dibuktikan. Apa yang saya nak dulu kebanyakannya saya dah capai, sehinggalah saya kena sakit jantung. Dia mengubah banyak perspektif dalam hidup saya, especially dalam dunia larian. Tapi yang paling penting, saya masih boleh berlari lagi, syukur alhamdulillah. Tapi sebelum kita ulas lebih lanjut video ini, penting ke kenapa kita berlari? Siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya? Yes. Bak kata sahabat saya di Jerantut Pahang, tema dia Pahang ya. Siapa-siapa yang belum subscribe. Yes, thank you. Okey, saya just nak lontarkan satu soalan kepada anda semua. Bagi siapa-siapa yang berlari, especially siapa yang ada target, ada goal, nak PB, nak podium, nak wakil Malaysia, whatever, adakah anda dah capai target itu? Dan kalau anda dah capai target anda tersebut, saya nak tanya balik, adakah ia berbaloi tak? Maksud dia anda dah all out, dah habiskan masa, tenaga, wang, pengorbanan macam-macam, adakah ia berbaloi? Saya berbalik pada diri saya sendiri, sebab saya lebih suka cerita diri saya daripada cerita orang lain kan. Saya dulu masa start berlari, kira awal 2016, of course dah pandai sikit-sikit, saya masuk lagi, dan sehingga saya dapat training dengan proper coach. Mula-mula ada running group, kemudian proper coach. Memang saya training memang sangat kental lah. Maknanya saya give all out. Saya punya time, saya punya masa, saya punya tenaga, saya punya duit. Memang kata kan, kalau anda dah training, anda nak tahu 5 elemen running. Siapa belum tahu, saya dah awal tahu. MAF, tahun 2016 saya dah belajar buat MAF. Anda buat speed work, yang siang malam buat training tu, tempo, interval, piramid, fat leg lah, apa benda semua tu, saya dah buat dah. Long run, progressive long run, semua saya dah rasa buat benda-benda tu. Long run high altitude pun saya dah training, running camp saya dah masuk, dah puas lah. Saya dah puas masuk dah. Tetapi hakikatnya, bila saya fikir balik kan, orang tak kisah pun. Nobody care. Ayah jauh-jauh lah. Anak saya tak kisah, tak pernah tanya pun timing saya. Isteri saya mungkin sikit-sikit lah, pasal dia pun runner juga lah. Jiran saya tak kisah, adik-beradik saya tak kisah, tempat kerja saya tak kisah, rakan tak kisah, mamak tempat saya lepak pun tak kisah, mamak tempat saya gunting rambut pun tak kisah, driver Grab tak kisah, semua orang tak kisah. Dan saya mungkin juga tak kisah kalau apa yang saya buat selama ini menyebabkan saya terpaksa mengorbankan sesuatu yang lebih berharga atau lebih yang saya sayangi. So kalau konteks sayangi, tak. Kalau saya very straightforward lah. Saya punya isteri, anak-anak, adik-beradik saya, bapa saya, mak saya dah tak ada kan, ataupun ipar saya. Itu yang paling saya sayang. Tapi yang paling penting saya nak tekankan ke sini, apabila anda nak pergi all out, boleh sebenarnya, tetapi within lifestyle yang awak nak. Maksud dia lifestyle awak macam ni, awak pergi kerja pukul 8, balik pukul 5, dan awak still boleh buat benda yang awak minat, berlari dan sebagainya, selagi tak ganggu kerja, tak ganggu family anda, tak menjejaskan hubungan dengan isteri, dengan awek, dengan tunang, dengan jiran, dengan kawan tempat kerja, tak menjejaskan prestasi kerja, within lifestyle anda tak tuang kerja, tak ponting kerja. Dan yang paling bahaya sekali, kita korban akan agama. Maknanya kita berlari ni pasal kita tak semayang, kita tak puasa. Itu bukan all out yang anda mahu, dan saya sendiri tak mahu. Okey, maknanya kita buat all out tapi within kita punya lifestyle yang kita mahukan. Kalau dah berubah benda tu sampai anda dah sampai kena korbankan perkara-perkara yang anda sayangi tu, maknanya apa yang anda buat tu, atau saya tak berbaloi langsung. Memanglah saya naik podium, pergi dapat personal best, dapat wakil Malaysia, dapat hadiah, dapat review, dapat endorsement dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama, saya terpaksa berhenti kerja. Saya diberhentikan kerja.
bisnes yang saya jalankan tonggang langgang. Lepas tu saya terpaksa bersolidariti. Terpaksa memencihkan diri training berbulan-bulan dekat High Altitude dekat Cameron Highland sebab nak dapatkan timing cantik. Tinggal anak 3 bini, kemudian anda pergi ponting kerja, anda tipu bos anda, tipu isteri anda dan sebagainya. Anda tipu duit company anda sehingga kena jual kereta, jual rumah, cerai-berai. Itu bukan yang kita nak kan. Kawan saya pernah tanyalah, bro kenapa tak masuk Ironman Okey, anda tengok saya lah baru satu disiplin berlari je. Kena korban masa banyak nak cari mileage banyak-banyak, training pagi, petang, siang, malam. Anda bayangkan kalau yang masuk 3 disiplin ni, dia bukan berlari, dia ada berenang, dia ada basikal. So, saya kategorikan orang yang masuk Ironman ni sebab dia perlukan disiplin yang sangat tinggi. Pertamanya, 3 kategori mereka yang layak masuk Ironman ni. Pertamanya, mereka ada sumber kewangan yang kukuh lah. Sebab yuran Ironman mahal, nak beli peralatan mahal. Basikal dia dah berpuluh ribu. Kemudian dia punya yuran-yuran, anda punya training, coach dan sebagainya. Kecuali mereka yang memang ada sponsor, full sponsor tak ada masalah. Kemudian anda perlu ada masa. Masa tu pun saya cakap pun dah penat. Pagi lain, petang lain, double sesi, triple sesi. Kalau orang yang normal bekerja, memang sangat-sangat tough. Bukan saya kata tak boleh, sangat-sangat tough. Tengok nature kerja anda macam mana. Kalau nature macam kerja saya, memang pack, banyak travel dan sebagainya, memang sangat susah, memang mustahil. Dan yang paling penting, dia ada keinginan lah, kesemangat. Daripada 3-3 ni, maybe saya ada satu je, iaitu keinginan, semangat nak training. Masa, saya tak berapa nak ada. Kewangan, saya tak sanggup nak habiskan duit saya kat bahagian ni. Baik saya guna untuk holiday dan sebagainya. Jadi itu masing-masing. Okay? So, saya punya point kat sini, kalau anda nak pergi all out, nak buat the best, dalam konteks hari ni kita nak cerita penting sangat ke running. Maknanya anda nak buat all out untuk running anda, okey je, tak ada masalah. As long within lifestyle yang anda mahukan. Tapi kalau anda terpaksa all out semata-mata nak naik podium dan sebagainya, anda terpaksa korbankan benda-benda yang sebutkan tadi, itu bukan saya dan saya minta anda pun jauhi perkara yang sangat membinasakan tu. Okay? Tapi dia bergantung pada orang lah. Setiap orang yang paling penting pandai buat priority. Anda punya kepentingan dalam hidup apa dia. Biasanya dalam hidup ni kita letak family of course nombor 1. Selain Allah dan Rasul, bisnes, kerja. Untuk saya, Allah dan Rasul nombor 1, family saya, kerja saya. Kemudian barulah masuk minat saya, running dan buat YouTube dan sebagainya. Kalau saya taruh YouTube, saya punya running ni nombor 1, apa nak jadi dengan kerja saya, apa nak jadi dengan family saya. Okay? Jadi itu bukan cara saya. Tapi dia bergantung juga masing-masing. Contoh saya bagi Kenneth Bekele, pelari maraton yang terkemuka. Sekarang ni timing ketiga terpantas kat dunia untuk kategori lelaki. Dia pernah bersolidariti, dia pernah mengasingkan diri selama 6 bulan, tinggal family, tinggal apa. Dan berbaloi lah, dia dapat masa yang hampir-hampir nak pecah rekod dunia ketika itu, berbaloi. Itu masing-masing, itu priority terpulang masing-masing. Maknanya dia okey lifestyle dia, tapi dia korbankan separuh je masa dia, setahun ke 6 bulan, dia korbankan family ke dan sebagainya, atau dia ambil cuti tanpa gaji, atau kerja dia bagi dia cuti tanpa gaji, maybe dia kerja government dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Dan sebelum saya habiskan video ni, saya nak lontarkan lagi satu soalan kepada anda. Statement dia begini, anda punya dunia running langsung tak penting. Dunia running saya langsung tak penting. Tak ada orang kisah pun. Family saya tak kisah, anak saya tak kisah. Jika saya terpaksa korbankan benda-benda yang lebih penting dalam hidup saya semata-mata kerana running. Ini berbalik pada untuk apa? Untuk penghargaan, untuk kepujian, untuk dapat like banyak, untuk dapat follower banyak, untuk dapat glory, itu masing-masing. Saya tak kata salah semua tu. Itu masing-masing punya motivasi dan keinginan berbeza. Dan kalau semata-mata keinginan tu anda korbankan benda tu, tak berbaloi. Dan yang terakhir sekali, apa definisi kejayaan? Define your success untuk diri anda masing-masing. So, untuk saya, apa yang define success itu adalah apa saja yang anda buat, yang penting tak membunuh anda setiap hari sehingga anda terpaksa tinggalkan perkara-perkara yang lebih penting dalam hidup anda. Tetapi sukses setiap orang tu berbeza. Ada orang dia sukses kat race day, dia dapat masuk marathon. Untuk saya contohnya, memang saya target nak lari 4 jam Tokyo Original tahun 2020. Tapi apabila saya lagi 2023, dia beri peluang kedua, saya habis dalam masa 6 jam, itu pun satu kejayaan yang besar. Forget about 4 jam yang pernah saya impikan dulu. 6 jam habis, selamat, tak ada injury, tak ada masalah yang komplikasi jantung dan sebagainya. Satu kejayaan buat saya. Maybe anda boleh bagi terbaik ketika training, tapi tak perlu bagi yang terlalu terbaik. Apa saja yang terbaik dalam hidup anda, dalam hidup anda untuk running semata-mata. Dan my friend, sahabat, it is okay. It is okay. Takkan kita nak lari personal best setiap minggu, setiap hari. It is okay. Berlari sahaja, selamat, enjoy, dapat gambar lawa-lawa, dan yang paling penting sekali, terpulang kepada niat masing-masing. Okey? Macam saya katakan tadi,
personal best dan sebagainya. Yang paling seram lari podium hari itu dan sebagainya. Sekali rupanya tak solat. Itu peringatan untuk diri saya. Okey, terima kasih kepada anda yang sudah tonton sampai habis videonya agak berlainan hari ini. Siapa yang suka video ini tekan butang like, tinggalkan komen apa pula pandangan anda. Penting sangat ke running, atau anda sanggup tinggalkan benda-benda yang anda lebih penting dalam hidup anda. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Yo, what's going on?